اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن القرآن banyak lagi. Ajaib. وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده عذابه حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. Wa inna adalah ataf kepada yang sebelum ni. Naqulu ataf di situ. Dan kami berkata, sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Ta'ala. Daripadanya Allah daripadanya Allah. Nak terjemah apa tu? Terjemah apa? Kita terjemah Zahara. Bada itu dengan makna Zahara, ay minhu Zahara. Dan daripadanya Allah zahir ia. Daripadanya Allah zahir ia. Dia tidak dibaca dengan wa minhu bada'a, tetapi minhu bada. Daripadanya Allah zahir ia kalamullah. Sebab kalau kita maknakan dia dengan bada'a ataupun kita baca dengan bada'a, maksudnya kalamullah itu bermula daripada Allah. Bermula. Bila dimaknakan dengan bermula, maksudnya apa? Maksudnya kalamullah Ta'ala ini ada permulaan. Sedangkan kalamullah ini adalah apa? Qadim.
Di situ. Minhu bada bila kaifiyatin qawlan. Bila kaifiyatin qawlan. Terjemah macam mana? Minhu bada bila kaifiyatin qawlan. Dan daripadanya zahir ia kalam, hal keadaan tanpa kaifiat. Qawlan ini tamyiz. Maksudnya minhu bada qawlan bila kaifiyah. Daripadanya Allah zahirlah ia kalam. Zahir ia kalam sebagai qaul, hal keadaan tanpa kaifiat. Tanpa kaifiat. Faham tak makna kaifiat? Makna kaifiat. Kaifiat ni macam contoh tangan. Jadi apakah kaifiat tangan? Kaifiat tangan ni dia panjang, dia ada 5 jari. Itu dia punya kaif dia. Dia punya bentuk dia. Tetapi kalam Allah Ta'ala ini tak ada kaifiat. So bila dia tiada kaifiat, apa yang ingin disampaikan? Maksudnya dia adalah kalam Allah Ta'ala yang bila harfin wala sautin wala bad'in wala intihain. Itu tulis. Jadi Imam Tahawi nak sebutkan bahawasanya kalamullah ataupun qaulullah ini dia datang dalam bentuk tanpa kaifiat. Okey, dia datang dalam bentuk tanpa kaifiat ni dengan bahasa yang lebih mudah. Dia datang dalam keadaan yang tidak menyerupai makhluk. Itu lebih ringkas lagi. Jadi bila dia tidak menyerupai makhluk, perkara pertama yang dia tak serupa dengan makhluk, kalamullah ini. Pertama, kalamullah ini qadim. Kalam makhluk adalah hadis, baharu. Kalamullah qadim, kalam makhluk hadis, baharu. Itu tak menyerupai makhluk. Yang paling asas qadim dengan baharu. Ini yang kita belajar kan. Mu'tazilah mengatakan kalamullah ini makhluk. Telah menimbulkan fitnah yang besar dalam dunia Islam. Ramai ulama telah diseksa, diuji sebab berpegang teguh dengan akidah kalam Allah bukan makhluk. Faham? Imam Ahmad lah yang paling utama. Dipukul Imam Ahmad ni, padahal dia ulama besar. Dipukul di hadapan khalayak. Dibuka bajunya. Dipukul. Dipaksa supaya kembali kepada apa yang Mu'tazilah inginkan. Sebab pada ketika itu Mu'tazilah menguasai kerajaan. Jadi khalifah pun sama juga terkesan dengan Mu'tazilah. Dia telah memaksakan akidah ini terhadap semua rakyat, khususnya ulama.
Jadi Imam Ahmad terkenal dalam masalah ini. Kata kalamullah bukan makhluk. Bila dia bukan makhluk, maksudnya dia qadim. Seperti mana zat Allah qadim, maka kalam Allah Ta'ala pun qadim. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia tidak menyerupai makhluk, kalau kalam makhluk ni dia ada suara, betul? Dia ada huruf, maka kalam Allah ini bila sautin wala harfin. Itu perbezaan yang seterusnya. Kalamullah bila sautin wala harfin, dan kalamullah Ta'ala ini tidak berhajat kepada mulut, tidak berhajat kepada lidah, tidak berhajat kepada rahang dan seumpamanya. Maksudnya apa sahaja yang manusia perlu untuk dia bercakap, Allah Ta'ala tak perlu. Dialah Allah yang bercakap tapi bukan dengan anggota. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tidak ditanya kepada Allah itu bagaimana. Bertanya Allah itu bagaimana, itu adalah soalan bid'ah. Contohnya kita tanya, bagaimana Allah Ta'ala bercakap? Maka soalan bagaimana kepada zat yang suci daripada kaifiat adalah salah. Jadi masalah kalamullah Ta'ala ini adalah masalah yang sampai sekarang tak habis-habis lagi bahas dia. Sehingga kan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki melihat perbahasan ini telah menjadi begitu kaku, sehingga dia telah membazirkan masa yang panjang. Membazirkan masa yang panjang. Maka untuk orang yang beriman, memadailah dia beriman bahawasanya Tuhan dia itu bukan bisu. Tuhan dia itu adalah Tuhan yang berkata-kata. Dan kata-kata Tuhan dia dapat tahu melalui Nabi, melalui malaikat yang menurunkan wahyu, yang menyampaikan kepada dia. Jadi orang tanya, apa maksud kalamullah tanpa suara dan huruf? Apa yang Quran kita baca tu? Quran kita baca bukan ada huruf. Alif Lam Mim 3 huruf, 9 huruf ke? Dzalika berapa huruf? Al-Kitab, itu kan Quran, ada huruf. Jadi apa maksud ulama akidah kalamullah ini tidak ada huruf? Jadi sebab itu kena faham, bila disebut kalamullah, yang dimaksudkan adalah sifat Allah yang ada pada zatnya. Sifat Allah yang qadim, yang ada pada zat Allah, yang ada pada apa? Zat Allah. Quran yang kita baca ni, yang ada huruf ini, dia adalah yang mentakbirkan, dia adalah mengungkapkan kalamullah yang qadim. Faham? Faham ke tak faham? Pernah belajar kan? Jadi bila dia kata kalamullah ni tak ada huruf dan suara, saya belajar Quran ni kalamullah, dan secara jelas memang ada suara. Suara tu suara kita lah ni, yang ada huruf. Maka kena faham, Al-Quran yang kita baca, yang diturunkan oleh Jibril, dia adalah lafaz-lafaz yang mentakbirkan kalamullah. Mentakbirkan kalamullah. Kalamullah itu sendiri yang merupakan sifat Allah, dia bila kaif. Yang disebut dalam ulama Asy'ariyah dia panggil al-kalamun nafsi. Minhu bada bila kaifiyatin qawlan. Cukup faham setakat tu. Tanpa kaifiat. Kita punya percakapan ada kaifiat. Macam saya cakap kan, ada kaifiat, ada suara, ada kuat, ada perlahan, ada huruf-huruf, ada getaran. Faham? Tetapi kalamullah ini adalah yang tak sama dengan makhluk, dan tidak perlu ditanya bagaimana,
kerana dia adalah zat yang suci daripada bagaimana. Faham? Bagaimana ni adalah soalan kepada sesuatu yang boleh difikirkan kaifiat dia. Faham? Baru kita tanya bagaimana. Adapun zat yang tak boleh difikirkan bagaimana dia, maka tidak ditanya bagaimana. Zat yang tidak ada kaifiat tidak ditanya bagaimana. Faham? Wa anzalahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wahyan, dan telah menurunkan ia, ya Allah, akan dia kalam, dia Al-Quran, ke atas nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu. Anzalahu wahyan, ini hal keadaan wahyu. Anzalahu, dia adalah wahyan, tu adalah hal kepada hu, dhamir tu. Dan telah menurunkan ia, ya Allah, akan dia Al-Quran ke atas nabinya ya Allah sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan wahyu. Faham? Hal keadaan, hal kaunihi wahyan, wahyu. Habis. In huwa illa, apa ayat Quran dia? Ma in huwa illa wahyun yuha. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia adalah wahyu. Ni kena bahas pula wahyu ni maksudnya apa. Panjang nanti. Kita tengok terjemahan dan fahamkan ibaratnya, insya-Allah. Wahyu. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai. Jadi ada orang yang bila dibaca ayat ni dia kata, tengok Nabi Allah Ta'ala suruh mengaku yang baginda ini. Memanglah Quran sebut qul innama ana basyar mithlukum, tapi lepas tu apa? Yuha ilai. Yuha ilai tu yang membezakan kita dengan Nabi. Ana basyar mithlukum yuha ilai, diwahyukan kepadaku. Jadi wahyu itulah yang menjadikan orang ini Nabi, orang ini bukan Nabi. Bila orang tu dapat wahyu, maka dia naik darjat lain. Dia dah tak jadi basyarum mislukum yang maknanya sama darjat. Tak. Yuha ilai menaikkan dia daripada darjat basyar biasa kepada darjat basyar yang ada maqam nubuwah. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai wahyu. Apa ayat yang lain? Apa? An yukallimahullahu illa apa? Makana li basyari. Ini ayat ni. Jadi ayat yang kita baca, tulis sebagai syarah kepada mata ni. Makana li basyarin an yukallimahullah. Ayat dia macam tu. Wa makana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Tidaklah boleh berlaku Allah bercakap dengan manusia melainkan ia datang dalam bentuk wahyu. Dia wahyu ni asal makna dia adalah kalam yang khafi. Kalam yang mana kita dengar suara tapi tak nampak orang yang cakap. Itu asal makna wahyu. Sebab itu dalam Quran sebut apa? Allah Ta'ala telah sebut apa? Syaitan juga memberi wahyu apa? Ayat dia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawl. Jadi wahyu segi lughah ni dia bermakna kalam khafi. Jadi kalau ada ayat yang mana menisbahkan wahyu kepada bukan Allah, itu maknanya atas makna lughah. Faham? Wa kadzalika ja'alna likulli apa tadi? Nabiyyin aduwan syayatinal
insi wal jinni yu'i ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi dia sebut wahyu juga. Wa auha rabbuka ila an-nahli, wahyu juga. Jadi lebah ni nabi lah, dapat wahyu. Lebah ni nabi lah. Wa auha rabbuka ila an-nahli. Itu kena bahas, kena baca, kena faham makna wahyu, segi lughah, segi syarak. Wa saddaqahul mu'minuna ala dhalika haqqan, dan telah membenarkan akan dia Al-Quran oleh orang-orang yang beriman, ala zalika, atas yang demikian itu, sebagai perkara yang hak. Bukan sebagai itu. Wa saddaqahul mu'minun ala zalika, dan telah membenarkan akan dia nabi oleh orang-orang yang beriman atas yang demikian itu, atas bahawasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Ala zalika ay ala inzali Al-Quran ala an-Nabi. Faham? Dan telah membenarkan akan dia Nabi oleh orang-orang yang orang beriman atas yang demikian itu, iaitu atas bahawasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi haqqan, dengan tasdiqan haqqan. Faham? Haqqan ni maf'ul mutlaq, ay saddaqahu haqqan ay tasdiqan haqqan, membenarkan dia dengan pembenaran yang sebenar-benarnya. Wa ayqanu, dan mereka iaitu orang mukmin meyakini annahu ay annal qur'ana kalamullah, merupakan kalamullah bil haqiqah, dia adalah kalamullah secara hakikat, bukan secara majaz. Bil haqiqah ni maksudnya ay dunal majaz. Bil haqiqah ay dunal majaz. Maksudnya Al-Quran ini adalah kalamullah segi hakikat, dia memang kalam Allah. Bukan dia adalah kalam Jibril, tapi secara majaz dia disebut kalamullah. Tak. Dia adalah kalam Nabi, tapi secara majaz dia disebut kalamullah. Tidak. Ataupun dia bukan kalamullah. Sebab ada orang sebut macam ni. Dia kata Quran ni bukan kalam Allah, dia adalah makhluk Allah. Maksudnya Allah yang cipta dia. Tapi oleh kerana Allah yang cipta dia, dia datang dalam bentuk ayat, maka kita panggil kalamullah. Macam contohlah, saya tulis perkataan, saya tulis. Saya tak cakap, saya tulis. Maka orang kata ustaz telah berkata. Berkata ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu pun sama. Berkata ni untuk sesuatu yang keluar daripada mulut. Faham? Keluar dengan lafaz baru panggil berkata. Kalau orang tulis, orang tak panggil dia cakap, orang panggil dia tulis. Tapi kadang-kadang kita gunakan perkara yang orang tulis tu sebagai dia cakap. Contohnya dia cakap, wartawan tu cakap. Wartawan tu cakap, dia tulis je. Tapi kita guna perkataan apa? Cakap. Maka itu dipanggil apa? Penggunaan itu secara majaz. Begitulah juga ada orang yang beriktikad macam tu. Dia kata kalam Allah ni, bila dikata Quran kalam Allah ni, bukan maksudnya Allah cakap. Bukan. Allah Ta'ala telah cipta Quran, telah cipta suatu kitab yang mana kitab tu ada ayat-ayat. Seolah kalau macam kita ni, kita tulis lah. Bila kita tulis, kita telah cipta tulisan tu kan. Jadi Quran ni Allah cipta. Allah cipta dan dia datang dalam bentuk pesanan-pesanan. Jadi oleh kerana dia punya pesanan itu
menggambarkan pesanan Allah, maka Quran itu dipanggil kalamullah secara apa? Majaz. Bukan hakikat. Hakikatnya bukan Allah yang cakap, Allah tulis, contohlah, ataupun Allah cipta. Maka perkataan Imam Tahawi ini nak membantah kenyataan tadi. Bahkan orang Islam sangat meyakini Al-Quran adalah kalamullah bil haqiqah, bukan bil majaz. Faham? Bila kita sebut Al-Quran kalamullah bil haqiqah, dia memang kalamullah secara hakikat. Laisa, tidaklah ia Al-Quran bil makhluk, makhluk. Dia datangkan ba tu zaidah untuk taukid. Laisa bil makhluk, maksudnya tidaklah dia sekali-kali makhluk. Dia sebenarnya memadai laisa makhluqan je cukup. Tapi didatangkan ba untuk taukidun nafi. Tidaklah dia Al-Quran sekali-kali makhluk, seperti kalamnya bariyah, ciptaan. Bariyah ni maksudnya ciptaan. Ini akidah kita tentang Al-Quran. Akan ada lagi sambungan dia. Siapa yang mendakwa sebaliknya, mendakwa kalam Allah ini bukan kalam dia tapi kalam bashar, dia kafir. Perkataan dia sama macam perkataan orang kafir. Orang kafir bila ditanya ma salakakum fi saqar, apa ya ni? Bukan. Sa'uslihi saqar. In hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar. Jadi orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, kami akan buat apa dengan dia? Sa'uslihi saqar. Faham? Kami akan bakar dia dalam neraka saqar. Maksudnya siapa yang mendakwa perkataan ataupun Al-Quran yang Nabi bawa itu bukan kalam Allah tapi kalam manusia, maka dia kafir. Sebab apa? Orang kafirlah yang akan masuk ke dalam neraka saqar. Sa'uslihi saqar. Wallahu a'lam bissawab.